tajuk ataupun bertajuk Reconstructing the Responsibilities of the Architect Based on Indigenous Values, Crisis in Professionalism. Maknanya saya telah membentangkan di UPM pada tahun, saya pun dah tak ingat tahun berapa, tahun 2005, 2006 macam tu. Dan ia sebenarnya adalah satu kritikan kepada profession seni bina, dengan mengatakan bahawa profession seni bina sudah tidak menyedari atau mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai tentang budaya dan nilai-nilai politik, yang mana menjadikan seni bina atau hasil seni bina itu sesuatu yang tidak secocok dengan kehidupan kita. Okay? Tetapi sekarang ini, apabila saya memberi ceramah ini di dalam kelas teori seni bina, saya namakan dia A Theory of No Theory. Saya memang banyak mengkaji tentang teori seni bina, dan apabila saya melihat kembali ke semua yang telah saya pelajari itu, saya dapati bahawa sebenarnya tidak perlu kita kepada apa-apa teori seni bina, sama ada ia organic architecture atau deconstructivist atau functionalist dan sebagainya. Apa yang berlaku adalah kita sebagai arkitek telah lupa tentang nilai-nilai yang saya kata tadi itulah, terutama 3 perkara tu, nilai kemanusiaan, nilai tentang budaya dan nilai tentang politik. Okay? Sebagai manusia kita ada 3 perkara ini, iaitu sebagai manusia kita adalah seperti haiwan, kita jadi tua, kita mengandung, kalau orang perempuan kita ada anak-anak kecil dan sebagainya. Itu satu. Dan yang keduanya, kita ada budaya. Kita ada budaya orang Cina, kita ada budaya orang Melayu, kita ada budaya orang India, kita ada budaya orang putih, kita kata. Dan yang ketiganya, kita mempunyai politik, sebab kita ada berkumpulan. Politik maknanya kita sama-sama memikirkan sesuatu untuk sekelompok, bukan untuk diri sendiri. Politik maknanya apabila kita berfikiran untuk satu kelompok, bagi orang kata apa, persetujuan bersama, bukannya semua sama, tidak, persetujuan sesuatu yang sama, maka itu dinamakan politik. Jadi ketiga-tiga ini tidak wujud bagi saya dalam banyak seni bina di Malaysia. Dan mesej utama yang ingin saya sampaikan adalah bahawa kebanyakan bangunan di Malaysia ini adalah mengikut ataupun mengejek atau mengikut ataupun imitatif kepada bayang. Okey. Satu ketika saya pernah mengatakan bahawa kita juga mengikut bayang kepada bayang. Okey. Biasanya kalau kita nak menjadi seorang yang baik, contohnya kita akan mengikut seorang tokoh, kan? Tapi kalau kita tak dapat, kita akan mengikut bayang tokoh itu. Jadi dari sudut ini, mengikut bayang adalah baik, walaupun dia bukanlah tokoh itu sendiri. Faham? Tetapi tak bolehlah sampai lama-lama kita mengikut bayang. Jadi gila bayang nanti kan. Maksud saya adalah, contohnya kalau kita nak belajar tentang Islam, kita tengok seorang ustaz, kita dengar ceramah dia, kita ikut dia punya dia punya tingkah laku, perangai, sikap dan sebagainya. Itu alhamdulillah kita mendapat suatu ilmu. Tapi takkan kita nak ikut ustaz itu sampai bila-bila, sampai lama-lama. Mungkin seperti saya menjumpai hadis-hadis daripada Bukhari, daripada Muslim, daripada Abu Daud, daripada Tirmizi, dan saya membaca kesemua 20,000 hadis itu untuk menyelami kepada sumber asas, iaitu tokoh bukan bayang. Jadi bukan mengatakan bahawa ustaz tu salah dan sebagainya, tapi mereka semua manusia, mereka pun ada agenda masing-masing, kan? Dan kadang-kadang ustaz pun bukanlah baik sangat, bukan menjadi contoh yang baik lah, kita katakan. Maka itu, macam mana kita nak kata ustaz tu tak baik?
kalau kita tidak menjumpai sesuatu yang sumber asli dia. Jadi macam itulah. So jadi kalau dalam seni bina kita biasa mengikut tipologi. Kita membuat masjid, kita ikut masjid yang sebelum ni. Boleh. Memang itu suatu yang digalakkan pada awal tahun. Tapi bukanlah sampai bila-bila kita kena ikut tipologi ini. Kalau nak buat universiti, ikut UTM. Kalau nak buat masjid, ikut Masjid Putra. Kalau nak buat bangunan Majlis Bandaran, ikut bangunan Perdana Menteri Putrajaya. Itu semua menjadi suatu ikutan kepada bayang. Okay? Dan apa yang harus kita lakukan adalah kita kena fikir kembali, kenapakah bangunan itu menjadi sedemikian. Jadi kalau kita tak fikir, maka kita tidak akan menjadi orang yang mempunyai pemikiran kritis. Ada satu cerita, seorang India pergi berjumpa dengan seorang yang bertapa di dalam buku Living with the Himalayan Masters, di mana orang ini pergi berjumpa dengan orang yang bertapa untuk belajar mententeramkan jiwa. Orang yang itu pun nama dia Swami, SWAMI, dia orang yang bertapa digelar Swami. Bertanya kepada orang yang datang tu, saudara telah belajar apa di dalam hidup saudara? Orang itu pun berkatalah dia belajar masa tadika, dia belajar masa sekolah, dia belajar ini itu masa universiti, dia belajar ini dan itu sampai lamalah sejam mungkin. Di akhir bicara itu, suami itu berkata, nampaknya kamu tak belajar satu apa pun. Orang pun pelik. Dia kata, saya dah belajar. Dia kata, saya belajar tadika, saya belajar sekolah rendah, saya belajar sekolah menengah. Dia kata, kamu tidak belajar, kamu cuma mengikut. You have imitated, and you have come to become engineer ke apa ke daripada ikutan-ikutan ini. Tapi ilmu, ibu ilmu adalah sesuatu yang harus terhasil daripada jiwa dan pemikiran kamu sendiri. Di dalam buku Lao Tzu, Dao Di Ching, the way that can be told is not the eternal way. Maknanya kalau saya boleh mengajar sesuatu yang kebenaran, maka ia bukan sesuatu yang benar. Kamu boleh mendengar ceramah saya, kamu boleh bersetuju dengan saya, tapi tak boleh sampai bila-bila. Okey, tak boleh. Okey, kalau kamu sampai bila-bila bersetuju dengan saya, something is wrong ataupun sesuatu yang tidak kena. Sebab ilmu ini mesti datang daripada jiwa sendiri. Jadi para arkitek telah menjadi orang yang service provider. Tuan nak masjid, berapa buah kubah? Tuan nak bangunan pentadbiran, berapa buah menara, katakan. Jadi itulah dia arkitek yang menjadi service provider. Bila saya bertanya kepada Datuk Baharudin Kasim, yang Masjid Negara, Baharudin Kasim, Baharudin Kasim, yang dikatakan mereka bentuk Masjid Negara, kenapa mereka bentuk Masjid Shah Alam sedemikian setelah membuat masjid yang agak hebat dengan Masjid Negara? Dia kata, dah Sultan suruh. Jawapannya adalah Sultan minta. Sebab Sultan mungkin telah pergi melawat Turki dan tertarik dengan Hagia Sophia ke, dan sebagainya, dan dikatakan menyuruh arkitek buat demikian. Bukankah kerja arkitek itu mengikut cakap klien? Dia kata, tak semestinya. Sebab subjeknya adalah masjid. Masjid itu representasi Islam. Jadi walaupun Sultan, kononnya Sultan membayar ataupun kerajaan negeri membayar, tetapi arkitek itu mesti protect ataupun mesti menjaga martabat Islam. Kalau dibuatkan satu menara, beza tak kalau ada 4 menara? Sudah tentu berbeza. Kalau Rasulullah berkata mengambil air semayang daripada sungai pun dia tak bagi membazir, macam mana kita nak reconcile ataupun memikirkan satu menara
is okey, 4 menara lagi okey. Wahal mungkin kita hanya perlu 1 menara sahaja. Ataupun macam masjid kampung tuan, langsung tak ada menara. Jadi ini satu persoalan. Dikatakan kalau tak boleh, kenapa masjid Turki ada 4 menara? Itu dia punya pasal lah. Okay. Mungkin Sultan dia syok tengok 4 menara, tak ada kaitan dengan nilai Islam. Tapi Sultan kat Islam, iyalah yang dia ada 1000 orang gundik tu, tak pernah pula Nabi suruh. Dia katakan. Jadi ada kaitan moral Sultan dengan pembinaan seni bina. Jadi ada orang kata pula, tak bolehlah kita salahkan begitu. Kenapa tak boleh? Yang salahnya adalah kita mengikut bangunan Sultan tu, siapa suruh. Tak ada pula dalam Quran buka haruslah mengikut Hagia Sophia. Apabila saya tak jumpa pula, kan? Macam tu lah. So we must reconstruct the idea of architect from a contemplation of our traditional and modern indigenous. Maknanya kita harus lihat kembali kepada nilai kita, nilai moral kita. Dan saya telah merumuskan, ni belum mula lagi, dah nak habis ni, rumuskan bahawa kita perlu mendefinisi semula kita punya nilai kemanusiaan sebagai satu, orang kata apa, entiti biologi, sebagai, dan juga mendefinisi semula nilai budaya kita. Okay? Dan kita kena harus tengok nilai politik sesuatu bangsa, dan akhir sekali kita examine atau kita define semula nilai morality di dalam reka bentuk. Yang ketiga ni adalah nilai manusia. Yang ini adalah berkait dengan reka bentuk. Kalau saya ditanya satu soalan, Prof Tajuddin, apakah masalah utama kegagalan kurikulum seni bina di Malaysia dan di beberapa buah negara? Saya menjawab bahawa kita mengajar siswazah kita segala macam benda, tetapi kita terlupa nak ajar dia untuk menjadi seorang manusia. Kita terlupa untuk mengajar dia untuk appreciate atau menjiwai apakah maknanya menjadi manusia. Walhal kita membina bangunan untuk manusia. Jadi kalau dilihat kurikulum seni bina, dia penuh perkataan seni bina kat belakang. Teknologi seni bina, apa lagi? Fizik seni bina, apa lagi? Sejarah pun seni bina juga. Kan? Jangan belajar sejarah komunis, ini menentang kerajaan. Berkaitan. Sepatutnya itu adalah ideologi politik, dan ada seni bina untuk komunisme. Yang kita belajar semua ada perkataan seni bina kat hujung dia. Bagi saya, boleh saya hapuskan 1/3 daripada subjek-subjek ini dan digantikan dengan subjek-subjek seperti tamadun Cina, tamadun atau pemikiran Buddhism ataupun Buddha. Maka ini lebih memberikan sifat kemanusiaan kepada kita. Dan apabila kita meletakkan pensel kepada kertas, dia akan menjadi suatu yang memberi definisi kepada kemanusiaan atau seni bina kemanusiaan. Jadi arkitek hanya berjaya jika dia menyedari bahawa dirinya itu seorang manusia, seperti juga haiwan, biologi. Dan dia juga akan berjaya kalau dia sedar bahawa dia itu sebahagian daripada satu budaya, kaum, adat, percayaan, agama. Dan dia juga berjaya kalau dia menjadi sedar tentang tugas dia di dalam sebuah negara. Politik, apakah
seni bina yang lebih baik untuk menunjukkan demokrasi Malaysia, yang mana rakyat adalah raja dan bukannya Perdana Menteri menjadi raja. Yang menjadi sekarang Perdana Menteri menjadi raja, rakyat menjadi hamba. Jika kita melihat kenapa pula Perdana Menteri yang dilantik oleh rakyat hidup di dalam mahligai, di mana rakyat duduk di dalam flat perumahan sekangkang kera. Kalau sultan duduk di dalam mahligai, itu satu adat atau sejarah sesuatu tempat, dan tidak siapa melantik sultan. Sultan itu adalah satu yang terjadi dari sudut sejarah. Lepas dia, anak dia, lepas anak dia, cicit dia, lepas cicit dia, dan sebagainya. Tetapi yang si Perdana Menteri ini adalah suatu lantikan daripada rakyat. Kenapa harus dia bersifat seperti sultan? Dan kenapa seni benanya pula macam mahligai sultan? Satu persoalan di situ. Ini menunjukkan bahawa arkitek tidak percaya ataupun tidak tahu tentang nilai dia sebagai seorang ahli di dalam negara. Biar saya cerita satu contoh. Profesor Dr. Profesor Tay Keng Soon, seorang arkitek yang prinsipal kepada Arkitek Tenggara. Dan dia telah pernah menceritakan kepada saya, dia mendapat projek membina sebuah, mereka bentuk sebuah kuil Buddha di California, United States. Dan di situ dia telah mengkaji tentang Buddhism dan telah menghasilkan sebuah bangunan moden. Tapi reka bentuk itu ditolak oleh komiti klien. Komiti kata kami tidak bangunan macam kuil Cina. Teknologi kata tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Sebab Buddhism bukan Cina. Buddhism adalah satu kepercayaan yang boleh diikuti oleh semua segenap lapisan manusia. Kalau saya buat seni bina kuil Buddha sebagai Cina, maka hanya orang Cina sajalah yang boleh menjadi atau mengikut ajaran Buddha. Ada juga yang mengatakan bahawa Buddhism adalah bukan agama, satu sistem. Dan saya mempelajari pemikiran Siddhartha Gautama Buddha dan praktis beberapa kaedah meditasi yang ditunjukkan. Dan saya recommend saudara-saudara pun pergi cari buku-buku tentang praktis Buddhism dan dilihat macam mana orang kata apa, kita boleh mententeramkan jiwa dengan mengikut praktis-praktis itu. Okay? Saya gantikan kalau dikatakan wirid atau zikirnya Om Mani Padme Om, ada ganti dengan Allah. Okey bagi saya. Kan? Jadi the architect is successful only when he has a deep sense of morality. Apa kataan morality itu penting? Apa dia morality? Okay. Ini adalah slide yang menunjukkan tentang definisi saya terhadap moral. Apa dia moral? Morality ini adalah sesuatu yang kalau kita bandingkan dengan kucing. Saya ni sebab guna perkataan contoh kucing sebab saya banyak sangat kucing. Okey. Dah berapa puluh bela kucing, jadi saya pun faham pasal kucing. Okey. Dan kalau kita lihat kucing apabila dia makan, dia ada tak dia mengajak orang lain, kami semua datang makan? Ada dia ajak. Kalau anak dia ajak lah. Dia ada tak orang kucing lain, oi makan? Saya rasa dia tak ajak kan. Kucing lain nak lapar, lantak kau lah. Okay? Bukanlah lantak kau, dia tak kisah, dia tidak ada morality di situ. Tapi manusia, kisah Sayyidina Ali dengan Fatimah, di mana mereka berlapar dan ada sedikit makanan, tetapi apabila seorang yang miskin datang untuk memohon makan, diberikan.
Jadi ini menunjukkan dia mempunyai sifat morality, berbeza dengan haiwan tadi. Jadi kalau kita tidak kisah kepada orang yang berlapar, sama ada jiran kita ataupun orang Ethiopia yang berlaparan tu, maka kita ni pun tak ubah macam kucing. Tidak ada morality. Kita bukan manusia. Kita hanya biologically manusia seperti haiwan. Jadi untuk menjadi manusia, kita harus ada spiritual. Apa dia spiritual? Susah nak sebutkan. Tetapi sebelum kita mencapai tahap spiritual yang tinggi, kita mesti ada morality. Apa yang baik, apa yang tidak baik. Prinsip bahawa kita nak marah mak tu, itu tak baik. Kawan kita marah kita, kita nak marah balik pun tak bagus juga. Kita tunggu, bagi dia cool down. Misal marah ni, kalau dia marah, kita pun putus kawan hari tu, kan? Macam anak saya tanya saya, bila kawan dia marah, dia kata, patutkah saya putuskan persahabatan? Saya kata, kawan kamu ni dah berkawan berapa lama? Dia 7 tahun. Pernah tolong kamu? Banyak kali. Berapa kali dia bergaduh teruk macam ni? Kali ni je lah. Jadi kenapa pula kamu nak putuskan? Itu ada morality di situ, kan? Jadi to be moral, apa dia maknanya to be moral? It is to understand our place as a child, as a person, as a friend, a parent, a community, a race and a nation. Jadi kalau kita faham diri kita sebagai seorang sahabat, apa tanggungjawab sahabat? Dalam Ihya Ulumuddin ada senarai macam mana bersahabat. Okey. Kalau kamu seorang ibu bapa, apa peranan kamu? Kalau kamu kerja, saya bagi makan aja. Kucing pun bagi makan juga, dia kata. So jadi apa peranan sebagai parent? Kena belajar, kena tahu. Kita sebagai satu community member dalam masyarakat, kita duduk di taman Sri Skudai, tapi yang kita tahu rumah kita je, ataupun sekali-sekala ke surau. Siapa yang lain tu, ada anak orang ni miskin, tak ada duit nak belajar, kita tak tahu. Kita tak nak tahu. Kita tak diberi tahu. Kita tak sempat nak tahu, sebab deadline besok untuk submission, kan? Maka kita pun, seorang arkitek cerita, saya tak kenal jiran saya. Satu hari lori datang, saya ingat dia pindah, rupanya dia kena rompak. Itu arkitek lah tu, ya? Menunjukkan dia tak kenal jiran dia, maknanya dia tidak tahu tanggungjawab dia sebagai seorang jiran tetangga. So without a sense of morality, there is no true architecture. Ada orang tak percaya, hebat-hebat bangunan kita tengok kat Malaysia ni, tak ada moral, tak payah nak moral. Nanti kita dengar, without morality, the building is nothing more than a cage. To be a true architect, one must be extraordinarily human and humane. Jiwa yang halus sebagai manusia, macam poet, penyaja ataupun seniman. Seniman bukan orang yang berlakon dalam TV. Seniman adalah orang yang betul-betul halus sifat manusia. Saya ingat penulis orang yang pandai menulis. Maknanya dia tahu banyak perkataan lah sebenarnya. Tidak, dialah yang menghalusi jiwa manusia. Dan daripada situlah datangnya perkataan-perkataan yang menghalusi jiwa tersebut. Saya jumpa pemikiran ataupun apa Frank Lloyd Wright kata dalam sebuah buku Truth Against the World. Dalam ucapan dia, the real body is of our universe is spirituality. Dia kata yang sebenarnya, kalau kita baca agama, kita baca Bhagavad Gita, kita baca Buddha punya writing, kita baca, kata yang kita nampak ni adalah bukan real, tapi ada satu benda yang lebih real daripada itu, adalah spirituality. Spirituality itu adalah satu keadaan di mana you tidak diperintah oleh nafsu,
Kalau orang marah kamu boleh senyum. Okey, hanya dua orang yang boleh senyum, orang gila dengan orang yang spiritual dia tinggi. Okey. Tapi kalau orang marah kita marah balik, itu sifat haiwan. Okey. Macam orang kata, kalau dapat benda yang kita doa, ya Allah doa bagilah aku kereta besar. Tiba-tiba dapat. Kita seronok. Itu satu keadaan yang very low. Kalau kita minta sesuatu tu Allah tak bagi, kita boleh bersyukur. Kenapa? Mungkin kereta tu tak bagus untuk aku akan ada ego yang lebih tinggi. Katakan. Jadi itu satu spiritual aspek yang lain. Jadi from the waist up with spiritual, therein comes the difference between the animal and the man. Beza manusia dengan haiwan. Man is chiefly animal until he makes something of himself in the life of the spirit, so that he becomes spiritually inspired, spiritually aware. Until then he is not creative. Cuba tengok kehebatan lakonan, movies, apa-apa yang dikatakan kreatif. Kalau kita kaji orang yang menulisnya, dia pernah merasai suatu kesedaran spiritual, maka barulah dia punya kreativiti itu menyeruak. Okey, kalau kita buat design, kita terasa inilah yang terbaik untuk orang yang akan hidup di dalam bangunan ini. Dan bila kita present, orang soal, kita jawab. Tapi apa yang kita buat, kita ikut. Dr. Nakula kata begini, kita pun buat dia macam square. Cik Naim kata begini, jadi circle, besok jadi circle. Lepas itu bila pergi present, dia nak 3 segi pula. Kita pun kata, saya dah ikut square, lepas tu circle, 3 segi. Ini nama dia imitatif. Dia harus kepada pegangan kita sendiri. Satu projek yang paling susah, tahu tak apa dia? Untuk diberikan oleh student, paling susah sekali adalah a student union. Sebab pelajar, siswa azhar, seni bina, tak reti nak jadi pelajar. Tak tahu apa dia maksud jadi pelajar. Apa nilai pelajar tu pun dia tak tahu. Blank. Saya kena bagi dia hantar kat Indonesia ke mana ke. Baru dia, macam ni pelajar punya. Yang dia duduk 6 tahun tu dia tak sedar. Kawan Naim lah, Sean lah. Okay. Tak apalah, dia belajar. The first step of knowledge is to tell yourself you are stupid, jahil. Saya ni jahil. Orang yang tak pernah guna perkataan saya ni jahil, dia tu yang paling stupid. Okay. The scholar is one who says I don't know more than he says I know. Okay. Sebab apa? Sebab dia dah sampai tinggi ilmu dia, dia tahu mana yang dia tak tahu. Kalau jumpa orang, saya tahu semua. Ustaz ke apa kan, jawab tanya tu, dia semua dia tahu. Tapi kalau tanya soal sekolah, ya, sefaham banyak ulama. Ada 3 pendirian, 1, 2, 3. Tetapi ada juga yang ni, this is the limit of dia punya knowledge, dia akan cerita. Okay. Jadi dia kata, begin again at the beginning to build the right kind of building in the right way, in the right place, for the right kind of people. Kalau baca Buddhism macam tu juga. The right action, the right morality, the right thinking, the right this, barulah menghasilkan sesuatu yang right, yang benar. To enlighten the young, education must at least teach philosophy. Cuba tengok kurikulum seni bina. Ada tak perkataan filosofi kat situ? Tak ada. Apa dia filosofi? Adalah suatu pendirian tentang kebenaran. Itu je. Kalau saya rasa salah memfitnah orang, itu satu pendirian, filosofi. Lain pula orang kata, tak kisahlah orang lain tu fitnah, janji aku dapat makan. Pun filosofi juga. Okey. Jadi macam itulah. So dia kata sini, without a true philosophy, there is no understanding of anything. Tidak ada. Contohnya kawan kamu orang baik ke orang jahat? Baik, tapi ada juga jahat hari-hari. Sebab you tidak tahu macam mana nak menilai kawan tu, mungkin dari sudut Islam kita katakan. Kita tak tahu anything. Kita tengok Perdana Menteri
menteri dia cakap sebegini. Contohnya, malam semalam Dr. Rais Yatim menempelak perli kepada Lim Guan Eng. Dia kata Lim Guan Eng telah menghina bahasa Malaysia, bahasa Melayu, kerana bercakap Cina dalam majlis. Dia menteri. Saya pun tulis surat malam tadi nak hantar pada Malaysia Kini. Saya kata, Dr. Rais, kamu tahu tak orang yang paling menghina bahasa Melayu ni adalah Dr. Mahathir apabila mengubah bahasa sains dan matematik ke bahasa Inggeris. Dan kamu tahu tak dekat UTM kami kena belajar di dalam bahasa Inggeris. I wrote this in English. Okay. Ya, saya bila saya nak kritik tentang fungsi bahasa Melayu, saya tulis dalam bahasa Inggeris supaya orang tak tuduh saya ni patriot Melayu. Saya tak kisah kalau the whole country nak mengajar dalam bahasa Inggeris, tetapi dalam perlembagaan kita memertabatkan bahasa Melayu. Kan? Jadi saya kata, tidakkah kamu sedar universiti seperti Legend, universiti dah, seperti UCSI, seperti Taylor's, seperti mana lagi, Nottingham, kesemua ini lingua franca dia adalah bila saya tanya Taylor's University, tak nak ke kamu terbit 1-2 buku dalam bahasa Melayu? Well, we consider English as the primary language of instruction and it's an international. Tak apalah. Itu saya tulis malam. Tapi saya cakap juga bahawa Taylor's dalam School of Architecture telah menghasilkan 2 buah buku dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi saya kritik Taylor's tapi saya puji juga. Menunjukkan bahawa dalam keseluruhan Malaysia, bahasa Melayu dah dipinggirkan, dah diketepikan, tidak lagi dihormati. Sekarang kita telah mengubah kembali PPSMI kepada bahasa Melayu, tetapi dekat universiti ni tidak ada instruction daripada Vice Chancellor untuk mengajar di dalam bahasa Melayu. Apa nak jadi? Itu boleh baca dalam saya punya artikel, bahasa apa nak guna, dalam rocketkini.com kalau nak berminat. Ini masalah kamu pelajar. Sepatutnya kamu boleh meminta kepada kerajaan untuk kata kami tidak diajar dalam bahasa Melayu. Itu hak kami dan dalam perlembagaan belum bertukar. Kalau 200,000 pelajar cakap demikian, kekencing-kencinglah Menteri Pengajian Tinggi. Tapi sebab siswazah tidak ada morality, dia tidak tahu pun tanggungjawab dia sebagai siswazah sendiri. Maka itu terjadilah keadaan yang sedemikian. Okay? Jadi filosofi is the only realm wherein you can find understanding. Philosophy, religion and the arts are all part of philosophy. Filosofi ni cuma perkataan moden terhadap agama, sebab dia mungkin tidak ada kepercayaan Tuhan, tetapi tentang macam mana manusia nak hidup sama-sama sendiri. Dulu hanya agama Kristian, agama Buddha, agama Islam, agama ini dan agama itu yang menentukan macam mana kita nak ada morality dan hidup di dalam satu komuniti. Tapi sekarang itu tidak. Ekor ni dah tutup ni. Kita memang tak ada ekor. Saya ingat tadi sejuk sangat. Okay. Kena buka baju nampak dia. Baik, jadi kita kena lihat semula the basic human values, cultural values. Saya akan buktikan apa yang dimaksudkan. Cuba kita tengok human sebagai seorang manusia. Kita tengok pasal kanak-kanak, keselamatan kanak-kanak. Tidak kira kita seorang Cina, seorang India, seorang Melayu, seorang Kadazan, apa-apa, kita sayang anak kita. Setuju? Setuju ke tak setuju? Setuju. Tapi perumahan kita adalah death traps for children. Okay? Satu. Kemudian kita punya community juga menghasilkan satu keadaan jenayah, dan semua manusia takut kepada jenayah, tak kira budaya apa. Okay? Dan juga
Kalau kita dekat tropik ni, badan kita tidak tahan kepada panas. Okey, dan itu pun tidak dihasilkan dengan baik. Jadi ini manusia, bukan ada adat, bukan ada agama, cuma manusia sebagai kucing sahaja. Itu pun kita tak boleh nak menghasilkan satu seni bina yang baik. Siapa yang bertanggungjawab kepada rumah ni, bangunan ini? Perdana Menteri, Datuk Bandar, atau arkitek? Tidak lain dan tidak bukan arkitek. Setuju? Nah, baik. Kanak-kanak ini jatuh daripada koridor. Siapa yang bertanggungjawab? Perdana Menteri, Datuk Bandar, ibu bapa, atau arkitek? Kalau student saya dulu jawab ibu bapa. Sebab dia kata dia dah design according to bylaw. Bylaw kata 30 inci, 30 inci je lah. Saya cakap kat dia, kenapa 30 inci koridor ataupun balustrade ni sama dengan 30 inci koridor dekat depan ini, which is an office building. Setuju tak? Nampak? Railing ni is 30 inci. Oh, tak tahu 30 inci berapa sentimeter? 1.2 meter whatever lah. Ish, mana belum mati. It's like itu yang banyak ni. Less than 1 meter. Okay, less than 1 meter. Kan? Kenapa minimum balustrade dekat pejabat sama dengan rumah? Walhal dekat pejabat, kanak-kanak kecil macam budak ini tak ada. Setuju? Jadi arkitek tak perasan bahawa ada makhluk halus-halus ni, nama dia kanak-kanak. Okey, sebab itu dia kongsi koridor ni, bawa seorang ke sesuatu tempat. Itu je lah. Dia tidak sedar bahawa di rumah koridor itu adalah playground untuk kanak-kanak. Dan bila seorang meletakkan pasu bunga atau kerusi sebagai veranda, maka dia kata, siapa suruh letak kerusi? Ini koridor. Dia tak faham orang punya rumah. Semua rumah mesti ada dia punya laman, tempat dia define territory. Mana boleh you main-main berjalan depan orang kata pintu rumah orang. Itu biadab. Betul tak? Boleh pergi rumah orang saja. Duduk tersegat depan pintu. Asal tak ada saja. Boleh? Macam saya lah, saya datang kamu, saya duduk dekat dengan kamu. Muka lah. Boleh? Personal space, territory. Macam saya dekat. Yang ni boleh dekat kan? That is, orang kata apa? This bubble. Kan? Rumah pun dia ada bubble dia juga. Arkitek tak perasan. Tapi ini low-cost ni projek, itu bab lain. Okay, you kena advise whoever is the authority. Satu lagi yang saya tak tulis di sini. Tapi before that, kalau kita tengok, ini dia kalau arkitek tu, dia prihatin. Kita boleh buat planter box, kita boleh buat a different kind of railing. Yang kanak-kanak tu kalau jatuh dia tersangkut ataupun dia tak boleh keluar. Tapi bomba boleh masuk, dan kalau ada kebakaran boleh buka daripada luar. Saya tinggal di barek polis selama 4 tahun, 5 tahun. Jadi saya tahu tentang living in a flat. Okey, kita ada ramai wanita di sini ataupun kaum-kaum daripada female group kan. Ni ada lift tak? Okey. Jadi ada satu undang-undang yang diciptakan zaman dahulu kala, 40 tahun 50 tahun lalu, mengatakan bahawa walk up flat yang kurang daripada 5 tingkat tak payah ada bilik. Yang buat kerja tu orang lelaki-lelaki lah, sebab dia tak pernah mengandung. Jadi arkitek ni pun pelik. Dia seorang makhluk tak pernah mengandung kalau dia perempuan, dan tak pernah jadi tua, dan juga mendapat satu rahsia macam mana tak sakit, dan tak kena langgar patah kaki. Jadi kalau kita buat undang-undang itu kepada pejabat, tak apa kalau saya patah kaki, saya cuti sakit.
Tapi kalau rumah saya nak cuti macam mana? Cuti daripada pulang ke rumah. Boleh tak kita cuti daripada pulang ke rumah? Saya nak tak balik rumah. Cuti daripada kerja saya pernah dengar. 6 bulan cuti. Orang perempuan sekarang mengandung 3 bulan tak jumpa-jumpa. Saya punya kawan Dr. Ellis, disappear 3 months. Maknanya pergi telefon kita 3 bulan seronok cuti buat anak. Jadi kenapa pula kita tak ubah undang-undang itu untuk menghormati manusia seperti wanita yang mengandung, seperti orang yang dah tua nak panjat, ya Allah punyalah teruk. Kan? Jadi duduklah orang tua tu kat tingkat 4. Kan? Patutnya haram. Orang yang patut adalah, kalau tak ada lift, patut saya cadangkan buat satu tanda. Orang yang beli flat tingkat 3 dan 4 harus syaratnya tidak boleh jadi tua. Kalau you beli muda, dia punya list dia 20 tahun je. Sebab kata tak valid lah. Kan? So you cannot stay there when you are old. Setuju tak? Macam lah, kalau pejabat dia okey. Dia ada pencen dia kan. 50 pencen. Setuju? Jadi macam mana pula undang-undang tu relevan kepada rumah? Oh, ini kos lagi. Asyik kos saja. Kan? Yang saya tengok masjid Kristal, yang saya tengok masjid 4 menara, kat UTM ada 6 menara, yang dekat Merata-Rata ada menara warisan negara pun ada nak buat. Jangan cerita saya kos. Okey, sebab kita kaya raya. Kalau paling tidak pun buat satu lift sahaja untuk special person. Semua orang tak boleh guna kecuali orang tua, orang mengandung, ada orang kata apa? Access card. Sekarang dah ada teknologi. Kalau tak ada access card macam saya, kalau pergi kat hotel tu tak ada access card, tak boleh naik lift. Dia tak nak gerak kan. Dia kena swipe dengan access card tu baru lift tu boleh okay. Kamu semua, saya sebenarnya tak berminat mengajar arkitek. Saya lebih berminat mengajar orang yang akan buat undang-undang untuk arkitek. Sebab arkitek ni bagi saya susahlah, tak berapa bermanfaat. Okey, jadi kalau kita tengok nilai yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam satu hadis ini, mana dia arsyad. Jadi diceritakan bahawa faith ada 60 cabang, dan cabang yang paling rendah, paling kecil sekali adalah menghilangkan satu benda yang menghalang perjalanan. Contohnya dahan. Okey, pernah sekali saya pulang malam, saya tengok ada lampu. Dia sebelah kubur, saya pun takut juga. Tengok. Rupanya seorang Cina, dia berhenti, dia buatkan lampu sebab dahan besar jatuh lepas satu di panah kilat. Kalau tidak saya tak nampak, saya akan langgar benda tu. Okey. So jadi dalam hal ini, nilai dia adalah kalau kamu boleh within your power to change something untuk kebaikan ramai, maka buat je lah. Apa yang susahnya kita nak melukis sesuatu untuk menyelamatkan kanak-kanak daripada jatuh? Tak susah. Kalau kita boleh buat, kita akan dapat pahala. Semua kanak-kanak yang patut jatuh tak jatuh, dapat pahala. Kan? Dekat UTM ni banyak orang jatuh longkang. Okey, longkang dia pula besar-besar. Jadi kalaulah arkitek itu ataupun planning tu dia cover up, dapat pahala. Sampai bila-bila orang yang lalu longkang tak jatuh. Alright. So jadi ini juga satu hadis lain yang mengatakan bahawa kalau dia membuat demikian, dan dia akan masuk syurga. Jadi itu menunjukkan nilai moraliti yang boleh kita tafsirkan kepada seni bina. Serupa juga dengan crime, jenayah, dan kita pun pernah biasa lihat housing estate. Ini salah perancang bandar. Perancang bandar saya pun tak tahulah apa yang dia belajar, tapi asyik buat kerja macam ni saja. Okeylah. Yang arkitek pula salah dia, kenapa tingkap dia sama? Kat bawah sama saiz, kat atas sama saiz, sama pattern, atas pun pattern sama. Kenapa?
Kalau dah tahu bahawa orang akan masuk kat belah belakang ni dengan tingkap yang terpelahang besar, kenapa tak buat slit windows? Yang buat 8 inci. Banyak juga dia punya. Oh, saya nak dapat view apa kat belakang kamu nak tengok? View isteri orang tu masak tak pakai baju, kenapa kan? Satu, keduanya kenapa tak buat window pula dari sudut atas tu? Cahaya kita biarkan tingkap di belah atas. Tapi untuk view kita boleh buat kotak yang dia punya view belah side, bukan belah depan. Ini depan ke depan. So ini menunjukkan bahawa arkitek tu tak sensitif kepada budaya atau kepada budaya. Itu budaya saya belum cakap lagi, tapi ini some example lah tentang crime. Ini contoh one way lah. Rumah teres pun kita boleh buat juga. Tapi kalau kita tak arrange daripada teres, kita arrange macam ini, maka kawasan ini susah sikit pencuri nak masuk. Sebab dia ada territoriality, dia ada ruang yang bila dibuat macam ni, ruang ini dirasakan dipunyai oleh semua orang ini. Tapi kalau dia on the street, itu yang kita tak boleh claim ruang itu adalah ruang kita. Ini pasal climatic response pun arkitek tak boleh buat. Ini adalah JKR Police Barrack. JKR Police Barrack ini, saya tinggal di sini, dan bila saya sebagai seorang arkitek adalah model yang terbaik dari sudut ventilation dan thermal comfort. Sebab dia punya dinding infill wall dia ada party wall brick setiap unit, tetapi dia punya infill wall adalah timber, dan dia ada louvered opening. Okey, dan partition sebelah dalam pun tidak sampai ke ceiling, jadi there is air flow. This is the best, tetapi sedang dirobohkan. Tak best lah, sebab apa? Dia dah lama. Asal kamu roboh? Sebab dia dah lama, dah lapuk dek zaman. Apa pengajaran dia? Tak tahu. Ini yang kat bawah ni pula adalah store. Setiap unit rumah semua ada store. Kan bagus? Nak simpan basikal, kan? Nak simpan motosikal ke? Ini tidak. Dekat yang modern punya tu, basikal kena panjat naik ke atas, ataupun letak dekat tangga punya landing ke? Kehebatan. Tak belajar daripada sejarah. Siapa yang reka bentuk bangunan ni, saya pun tak tahu. Tapi yang saya tahu JKR pun tak tahu. Saya kata, kau tahu tak korang buat bangunan ni bagus? Iya ke? Yang mana satu? Dia tak tahu. Dan semua ni diroboh. This typology is slowly being demolished, and it will disappear. Okay. Jadi di sini kita tengok terrace house kita, kan? Bumbung yang macam itu. Kalau 70-an pandai sikit, dia buat bumbung macam tu, check roof. Tapi yang sekarang entah pasal apa, dia buat bumbung macam tu. Mungkin masa 70-an arkitek yang buat rumah, masa 90-an budak politeknik pula buat rumah. Sebab arkitek malas, dia bagi budak diploma je buat. Design je lah. Okay? So sepatutnya tak boleh macam tu. Kita ada lesson in airwell dan sebagainya tu. Jadi kita harus tentang basic cultural values. Our buildings violate our cultural value. Nilai-nilai budaya kita telah dicerobohi oleh arkitek yang tidak faham tentang budaya dan kehidupan moden. Contohnya, kan, koridor yang senang je koridor. Jadi kalau kita tengok, kalau kita buat bangunan untuk guinea pig, kan, arnab kecil tu, kalau ada bilik kat atas, dia ada koridor, naik masuk bilik tu. Itu je lah. Tidak pun fikirkan kita tentang kita lalu depan rumah orang, kan. Yelah prof, tapi ni cost, cost lagi. Boleh kamu bawa ni rendah sikit,
Boleh juga buat tingkap yang jenis yang orang kata apa, dapat light masuk tapi tak dapat view masuk pun boleh juga. Macam-macam cara boleh. Kalau kita hendak 1000 daya. Okey. Hendak 1000 daya. Where there is a will. Tadi Frank Lloyd Wright kata, without philosophy, you are not creative. Bila kita kata benda tu penting, kita akan create lah. So, Rumah Teres pun serupa juga. Dan kalau kita tengok budaya orang Cina, okay. Budaya orang Cina, dia bersembahyang dengan membakar colok. Pernah nampak kan? Kadang-kadang dia punya rumah dia tu dekat belah depan. Sorry, Zain ke? Alamak, Zain, sorry ya, I tengah duk bagi lecture. Nanti I call you. Okay, jadi apa yang berlaku adalah apabila dibakar colok, jadi asap akan masuk ke sebelah. Sebab asap tu tak boleh escape. There's no chimney, there's no opening dekat atas. Jadi arkitek pun dia kata, manalah nak tahu orang Cina duduk situ. Iyalah, tak boleh ke kamu buat sesuatu yang simple aja. Dalam posh tu ada satu square punya tempat. Kalau siapa nak buka, dia buka. Just unslit the latch, dia terbuka. Itu je. So if you can think about that, then you can design. But the fact is, they don't think about it. Mereka tidak memikirkan langsung. Jadi saya sabar bila orang tu asap dia masuk, saya tutup tingkap je lah. Okay, tunggu sampai asap tu habis, sampai garu tu habis, tahu berapa minit, berapa jam kan. Jadi kalau Perdana Menteri mengatakan Barisan Nasional telah menyelamatkan Malaysia, memberikan keamanan, jangan ceritalah. Okay, yang sebenar memberi keamanan sebab saya yang tak nak bergaduh dengan orang sebelah. Sebab saya hormat dia punya budaya, bukan Barisan Nasional. Okey, jadi patut Perdana Menteri, saya berterima kasih kepada Dr. Tajuddin dan semua kerana tidak bergaduh dengan jiran. So, kalau kita sedar tu, maka kita akan buat. Jadi masakan kan, lorong dekat belakang tu masakan dia kan. Jadi boleh ada some tension sebab kita bau satu yang kadang kita tak suka dan sebagainya. Jadi salah siapa? Mungkin kita boleh buat serombong, mungkin macam-macam cara. Itulah saya kata perancang bandar ni belajar apa, saya pun tak tahu. Kan? Dia mungkin tak pernah masak kot. Jadi masa dia jadi pelajar, dia makan kat luar. So dia tak pernah masak, jadi dia tak perasan bahawa the distance itu agak kecil. Dah angin tak ada kan. Jadi patutnya dia punya teori dia, asap tu keluar, dia naik terus atas. Arkitek ni banyak teori. Asap terus keluar, chill. Macam kalau dibuat kampus kan, student masuk kelas terus keluar, student lain terus masuk. Wah. Tak ada tempat duduk, tak ada tempat lepak nak tunggu. Dia macam semua sistem very nice saja. Okey. So, hari student sidai baju memang tak akan hujan. Itu arkitek punya teori. Cukup baik punya. Dan juga kalau jemur dekat tepi tempat jemur adalah sesuatu yang baik. Tak kisahlah orang curi ke tak curi ke kan. Saya kalau design hostel, saya akan buat kalau 4 orang duduk satu, semua tempat sidai di situ. Sebab kalau jin tu hilang, dia tahulah seorang 3 ni kan. Betul tak? Kalau kat tepi tu ada 200 orang kat situ, macam mana nak cari? Jadi tempat sidai baju pun arkitek tak tahu nak design. Saya pergi dekat Gombak matrikulasi, bila saya naik atas tempat nak hantar anak saya perempuan, budak-budak penuh dekat koridor tu sidai baju. Koridor, internal koridor. Sebab nak duduk depan pintu dia supaya security mungkin sebab dimarahi tak boleh sidai kat tingkat, sidai kat koridor. Nampak tak sidai kat jemur sana? Mampuslah, tudung lawa-lawa okay? Anak saya boleh buka kedai tudung, 3 orang perempuan. Alah murah je ya, RM8. Iyalah.
sampai berderma-derma, sampai buat kabut sel lagi. Okey. Okey, tak apalah. Satu lagi adalah tentang ideologi politik. Jadi ada satu lecture khusus tentang demokrasi. Apa dia sebenarnya demokrasi? Okay. Cuba kita tengok antara dua ini ringkas saja. Antara dua bangunan ni mana satu agak demokratik? Okey, kalau kita tengok contohnya bangunan ini dia macam bangunan Melayu Islam. Kononnya lah. Okey. Ni bangunan ni tak nampak pun dia Melayu ke, dia Islam ke, dia Cina ke, dia India ke, dia tak ada. So, bangunan ini bagi saya lebih demokratis sebab dia tidak ethnic centered. Tidak merujuk kepada suatu etnik sahaja. Bila saya cakap macam ni, pengarah Putrajaya marah saya. Kenapa tak boleh ethnic centered? Kita kan orang Melayu. Kita adalah Melayu, semua Melayu. Oh, saya kata, boleh jadi Presiden UMNO. Saya kata, argumen tuan adalah hebat. Sila lafazkan depan pemberita. Dah itu tak boleh lah, Prof. Itu sensitif. Depan saya kena hambur tadi. Tak sensitif. Okay. Dia jadi macam tu. Saya seorang Melayu. Memang sejarah Malaysia Melayu. Orang Cina datang daripada tempat lain. Saya orang Islam juga. Jadi dalam morality saya, tak payah saya cakap tiap-tiap bangun, saya pagi keluar kereta, ketuk orang pintu sebelah, saya Melayu tahu. Saya cakap orang Cina. Tiap-tiap pagi nak buat juga. Ada nak buat macam tu. Tak apa. Kan? Bila saya pergi outstation ke Kuala Lumpur, saya cakap kat jiran Cina, saya cuti 3 hari. Tengok rumah. Okey, Prof. Macam tu. Itu kita hidup berjiran. Jadi Barisan Nasional harus bersyukur pada rakyat seperti ini. Kamu pun tak ada bergaduh, syukur, bagi bonus besok, bajet bagi, bersyukur kan. Okey, jadi satu pemikiran bahawa seni bina demokrasi tak usahlah ethnic center. Kalau nak ethnic center, buat semua ethnic sekali. Eclectic. Ada Chinese, ada Indian, ada Malay, ada arkitek marah. Kalau macam tu, Prof, macam rojak aja. Saya suka rojak. Kamu tak suka? Ada rojak Mamak, ada rojak Melayu, ada rojak macam Pasembur. Okey. Kalau kita tengok Masjid Kampung Hulu, itulah adalah rojak Belanda, rojak Cina, rojak Melayu. Tak rojak Bugis pun ada sikit kot. Macam-macam jenis rojak dekat situ. Maknanya bahasa Melayu. Bahasa Melayu, kalau kita baca Hikayat Hang Tuah yang diedit oleh Kasim Ahmad, dekat belah belakang glossary tu, dia ada list senarai bahasa-bahasa yang menjadi kepada bahasa Melayu. Bahasa Sanskrit, bahasa Parsi, bahasa Urdu, bahasa Arab, entah bahasa apa, Cina pun ada lagi kan. Maka Datuk Laksamana melihat keris bersinar Ratna Mutu Manikam. Ratna Mutu Manikam tu saya tengah benda lah ni. Rupanya bergemerlapan. Saya agak-agak lah, rupanya betul bergemerlapan. Dia berkilau-kilau. Berkilau tu, kilau sampai bersinar. Itu kena ada Ratna Mutu Manikam. Takkan bahasa Melayu, bahasa India, bahasa Urdu kan. Jadi the Malay language is an eclectic, adalah rojak segala macam bahasa. Kita kena Melayu tulis. Mana ada Melayu tulis? Tak ada. Mungkin tak ada. Dr. Mahathir pun dikatakan orang India. Alhamdulillah tak ada masalah. Saya orang India, okey. Yang baiklah, yang tak baik saya tak suka juga. Okay? Jadi architecture yang macam ini ialah architecture yang mirip keistanaan. Penggunaan eksis, tengok ni. Hitler bukan sultan, tapi dia lebih besar daripada sultan. Okay? This is
Hitler punya planning for Berlin. Tengok dia punya Axis dia macam mana. Kita tengok Putrajaya Axis pun ngikut dia juga. Nampak? Okey. Jadi ini Raja Perancis. King Louis. Ke-14 ke ke-16 saya tak tahu. Ini yang Mogul punya sultan. Jadi Perdana Menteri kita ni perasan yang macam mana? Yang Perdana Menteri yang bertanggungjawab masa itu adalah Dr. Mahathir. Adakah Dr. Mahathir memikirkan diri dia macam Hitler? Seorang yang pegang kuasa penuh, diktator, totalitarian. Ataupun dia rasa diri dia sebagai Maharaja Perancis. Saya tak mengata kepada Dr. Mahathir, saya mengata pada seni bina yang dia suruh buat. Okey, sebab saya membaca seni bina. Alright. Saya bukan kawan baik Dr. Mahathir, saya pun tak berapa kenal sangat dia, tapi saya kenal seni bina. Rakyat Malaysia tak tahu pasal benda ni. Dia tak tahu. Tapi saya tahu. Jadi tugas saya kata, kenapa pejabat Perdana Menteri, the office, jawatan Perdana Menteri itu, adakah kita nak samakan dengan jawatan Sultan ataupun Maharaja? Mungkin kalau yang di Pertuan Agong tak apalah kot, sebab itu adat, itu sejarah. Tapi dia lebih hebat daripada istana yang ada. Satu hal itu. Ini adalah pelan Kota Darul Naim. Siapa orang Kelantan? Orang Kelantan? Tak ada? Segan pula nak. Dia takut saya kritik pun. Tak apa, orang PAS semua kawan saya. Tapi kalau dia buat tak betul, saya kritik juga. Okay? Jadi ini adalah Kota Darul Naim. Kota Darul Naim. Darul Naim. Jadi kalau kita lihat, dia tidak ada aksis yang kuat. Dia ada multiple axis. Sini boleh bagi dua, sini lebih kurang bagi, tak boleh bagi dua pun. Dia kata multiple axis. Jadi dia tak berapa nampak macam gah, tak berapa nampak macam istana. Dia spread out kan. Bagi saya ini satu benda yang baik. Saya tak suka yang axis yang kuat macam Firaun tu. Kalau betul Perdana Menteri Firaun, tak apalah, bolehlah buat Maha Firaun orang kata kan. Gitu okey. Maka pada besok kita akan rasmikan jawatan Perdana Menteri adalah sama dengan Firaun. Dan it's okey. Besok saya keluarkan artikel Putrajaya dapat A. Sebab jawatan dia adalah Firaun. Ataupun kita tukar Perdana Menteri pada Sultan, Maharaja Menteri, something like that. Okey juga. Okay. The architecture fits the post. Jadi kalau kita tengok Masjid Rosila dekat Marang ni, this is not design. This is an example of what I mean when I say democratic architecture. Ini organic and democratic. Sebab orang ini, nama dia Haji Abdul Hadi Awang. Dia tok guru. Okey, jadi dia tok guru, tugas utama dia mengajar orang. Jadi dia pun buatlah masjid sebab itu tanggungjawab dia. Dan dia juga satu ketika tu ahli politik, dan dia pun dapat memerintah jadi menteri besar kepada Terengganu at one time. Jadi saya pun nak pergi jumpa menteri besar pada satu ketika tu. Saya pun datang ke sini dan saya tanya mana dia guard polis yang saya nak register nama saya. Dia orang kata nak jumpa apa? Nak jumpa menteri besar. Pergi je lah. Dia kata pergi mana? Rumah dia tu. Dia kata kan. Oh, tak ada pagar? Tak ada. Polis ni mana? Tak, balik kot. Radio kah? Radio ada kah? Tak ada. Betul. Jadi saya pun segan lah. Pergi kat bawah tu tengok ada orang turun. Saya pun dijemput naik. Dia sembang dengan dia. Ini selepas hari Jumaat dia dah bagi macam khutbah apa ke pada ketika. Ia menunjukkan bahawa dia mempunyai moral sebagai pemimpin. Dia tidaklah orang kata seperti orang kata sultan dan sebagainya. Cuma tanggungjawab, amanah. Okey, maka orang nak datang jumpalah, itu amanah. Amanah dia. Bukan kalau orang nak datang
mesti ada projek nak bagi kat Perdana Menteri baru boleh datang. Kalau tak bagi projek commission, jangan masuk. Jadi macam tu bunyi dia lah. Macam kita nak pergi rumah orang, kalau dia gitu kena ada hadiah. Kan? Tak ada hadiah, buah tangan, projek tangan. Untuk bagi baru boleh dapat. Yang seni bina tadi masuk je lah slumber. Kita nama seni bina informal, seni bina slumber, seni bina integratif, organik growth sebagainya. Jadi last kali kita tengok seni bina Reichstag. Reichstag ni adalah sebuah bangunan lama. Okey, dan arkitek tu adalah arkitek yang faham tentang demokrasi. Yang dia telah membuat sebuah kubah gelas. Dan dia boleh membiarkan orang-orang naik ke bumbung bangunan, mengelilingi kubah ini, dan dari dalam kubah ini adalah ahli parlimen sedang berdebat. Simbolnya adalah rakyat lagi tinggi daripada parlimen. Ini depa ni buat kerja tak? Tengok. Kalau kat Malaysia, yang berhormat, yang amat berhormat, yang terlebih hormat. Sebab dia wakil kita, patut macam tu je. Dia tak payah nak yang berhormat cium tangan sebagainya, tak payah. Nak cium tangan kalau orang tu berilmu tak apalah. Okey, tapi kalau dia ada title Datuk Seri, cium 5 saat. Kalau Tun, cium 20 saat. Banyak tu. Tak payahlah kan. Jadi salah kita juga, kita lah. Kalau pergi satu occasion tu, mesti ada kerusi empuk yang besar-besar, kerusi besar berdua orang je. Kan? Boleh duduk 2 orang kat situ. Orang tu pun comfortable duduk kan. Kita yang pergi buatkan dia jadi macam tu. Bagi dia kerusi ni dah lah. Okey je. Pada satu ketika Dr. Mahathir datang ke UTM. Semua orang bangun. Saya je tak bangun. Mak Bas Syazli tengok je kot, tak tahulah. Kalau orang tanya, dia kata, Rasulullah kata, kalau orang di antara kamu datang yang kamu hormati, jangan bangun. Okey, tak perlu kita bangun. Takut dia ada rasa takbur. Okey, itu ajaran daripada Rasulullah. Rasulullah kalau masuk majlis, cuba kalau Mahathir masuk, semua bangun nyanyi negaraku lagi. Satu lagi, tuan duduk dekat the best seat. The Prophet punya nilai 2. Jangan, tak perlu bangun. Nak bangun tak apa, tapi tak perlu. Yang keduanya, duduklah mana-mana yang ada kosong. Okey, dia datang lambat, asal dia duduk depan semayang kalau masjid. Kan? Dia datang lambat, duduk belakang lah. Kan? Kat Malaysia dia datang lambat, dia duduk depan. Kan? Tak apa kena dekat kan. Nabi ada orang nak bagi cushion. Katakan orang tu tengah duduk, atas cushion empuk, Nabi masuk, dia nak bagi, dia tak bagi, tak nak. Jadi saya duduk tak betul. Itu ajaran yang saya dapat daripada sunnah. Okey, Rasulullah tak orang macam tu. Kalau kita nak hormatkan dia macam tu, tak apalah. Tapi kita kena faham kenapa kita berdiri ataupun buat demikian. Jadi kalau kita tengok Frank Lloyd Wright, definisi tentang apa yang dikatakan demokrasi, dia kata demokrasi is at ease. It stands relax kan. Macam tu. Jadi relax tu dia organic, dia macam tu. Okay. And it is a building that belongs to the people. Okay. Orang rasa macam bangunan tu dia punya. Ada kamu rasa Putrajaya punya bangunan tu macam kamu punya ke? Rumah kamu dah lah kecil kan. Dia macam ni. Jadi tak ada lah macam ada kubah macam tu, tak ada. Kita tak rasa macam rumah kita. Kita pergi, kita rasa asing. Pernah tak tengok cerita Blast from the Past? Siapa dia? Brendan Fraser. Kita tengok cerita tu kan, tentang orang tu yang dibela di bawah tanah selama 18 tahun. Bila dia naik, nilai dia tak sama dengan nilai orang-orang biasa kan. Jadi bila disoal apa dia makna gentleman, gentleman bagi dia adalah orang yang membuat orang di sekeliling mereka rasa selesa. Okay? Jadi maknanya kita
Kalau tetamu datang tu, tetamu tu terasa relax. Dia tak terasa macam stres nak jumpa Dr. Tajudin. Wah, besar kan introduction tadi. Oh, orang yang famous sekali. Wah, kita kena pakai tie lah kan. Jadi macam tu kan. Tak adalah pula datang, Tajudin. Tak boleh lah kan. Ya, orang berilmu kita. Oh, khabar? Okey. No problem. Macam tu. Janganlah pula prof. Buat appointment belum? Itu. Tak usah pergilah. Alright. Jadi basic moral values in design pula. Ini pasal design. Ini bukan pasal manusia. Ini pasal morality of design. Okey, satu je. Cuba tengok bangunan Sunway Pyramid ni, kan? Cuba tengok figure dalam bahasa Melayu, ukiran lah, ukiran orang ini yang naik basikal. Okey. Kalau kita kaji tentang seni bina Mesir purba, kita akan nampak orang-orang ni di dalam all this symbol kadang ni ada di dalam kubur-kubur makam. Okey. Memanglah agama Mesir ni dah tak ada dalam dunia ni. Tapi bagi saya satu penghinaan lah apabila kita mengambil satu bentuk yang telah disifatkan sebagai suci, sacred, sakral, tahu tu? Dan kita main ambil aja. Okey? Ini kita perbuat sesuka hati kita. Nombor satu, itu adalah tamadun negara lain. Kamu mempermainkan sesuatu daripada negara lain. Tak sedar ke? Keduanya, kamu mempermainkan sesuatu sumber ketamadunan yang bukan untuk negara Egypt tetapi untuk keseluruhan manusia. Sebab dia adalah tamadun yang awal manusia. Okey, jadi dia pun belong to the whole of manusia. Adalah jahatnya orang Egypt ni, tapi ada juga baiknya. Dia punya ilmu, dia matematik dia punya macam-macam lah, chemistry dia dan sebagainya. Jadi adakah patut kita buat macam tu? Kalau kita boleh terima macam tu, maka kita pun boleh ambil Borobudur. Tahu Borobudur? Tahu Borobudur? Bawa ke Malaysia, buat di Borobudur disco. Okey. Disco keliling dia sampai naik atas. Wah, terus jadi orang kata apa, dance heaven. Macam tu. Bolehkah kita buat macam tu? Jadi semua patung-patung Buddha semua yang pakai pop apa semua tu, pakai mata hitam ke, kan? Alright. Bolehkah kita buat macam tu? Satu penghinaan. Kenapa arkitek Sunway Pyramid tu tak sedar tentang perkara ni? Tak ada nilai langsung. Kalau kita nak buat kartun, saya tak kisah. Pakailah kartun light. Kan? Boleh. Apa yang botak dua orang budak kecil tu? Pun okey juga. Tapi janganlah patung SpongeBob ni, saya anti betul lah. Saya dalam keluarga, saya seorang tak suka SpongeBob. Saya pergi internet, ada persatuan anti SpongeBob. Saya pun masuk. Saya kata, apa jenis kartun ni? Kan? Saya tak pernah gelak pun kalau tengok kartun tu. Tapi anak saya kata, ni dah 10 seasons lah ayah. Simpson lagi bagus, saya kata. Tengok SpongeBob, faedah langsung. Okey, cuba tengok yang ini kan. Masjid ini masjid wilayah, ada 2 menara. Masjid ini ada 6, sama lah dengan UTM, ada 6 menara. Tujuan menara adalah pada zaman dulu-dulu datang daripada perkataan nar, api. Iaitu apabila masuk waktu aja dia bakar api kat atas tu. Jadi orang pun tengok, masuk waktu. Kalau ada orang kata menara ni untuk muadzin, dia kalau panjat sampai kat atas ni, kalau dia bang, burung gagak aja dia semayang. Sebab the principle of sound is dia kena bounce off things. Okey, jadi kalau dia tak bounce, jadi dia punya kuasa tenaga dia hilang. Kalau dekat tengah padang, dia punya bounce dia bounce bawah, lepas tu dia dah habis. And dia punya tenaga dia tak boleh kuat sangat. So kalau orang tu bang, dia bang kat sini je, saiz sharp dekat bawah ni lah. Okay? Tapi taklah sampai ke atas. And you only need one kalau you nak juga orang tengok. Okey, bahawa masuk waktu dan sebagainya. Satu tu cukup lah.
Ini yang penyakit sampai 4 ni pasal apa? Okey. Jadi kalau kita kaji sejarah, kadang-kadang orang ni buat satu sebab khalifah tu nak commemorate anak dia. Buat satu lagi dia kahwin seorang, dia nak commemorate pun ada juga. Dalam cerita Minaret of Cairo, sometimes they build minaret because dia nak commemorate certain thing. Dia nak mengingati anak dia ke. Ada seorang sultan tu anak dia bersunat, buat satu menara. Okey. So yang kita ni datang melancung, lawa dia orang buat 4 menara, kita buat nak. Okey. Jadi macam tu. So macam mana ni? Does somebody pay you just to copy just like that? Okey. Copy tak apa, tapi kena intelligent copying lah. Okey. Baik, akhir sekali, apa saya ingin, tak payahlah yang tu sebab kita dah cukup. Itu saya tekan kontak je question. Okey. Jadi kita harus ngikut Frank Lloyd Wright kalau kita tengok tu. We must teach enlightenment by means of art, religion and science. But until art, religion and science stop disregarding each other, until they realize their interest is one and the source of their inspiration is one, and realize that they can't live apart, that union will not be possible. Jadi Wright mengatakan bahawa seni, agama dan sains adalah sebenarnya satu. Okey, religion, sains adalah teknologi. Art adalah sesuatu yang dikatakan jiwa. Religion adalah memegang morality. Okey. Kalau kita ada orang bunuh sampai 20,000 orang baru jiwa dia tenteram, itu jiwa juga. Tapi bukan jiwa yang bermoral baik. Okey. Itu satu jiwa juga. Science can put food on the table, can put you in a house, okay, but it cannot teach you about how to be human. Tidak boleh mengajar. Jadi orang teknologi, kita nak teknologi, kita nak anak-anak kita masuk sains, matematik, sains. Art dia je lah. Yang mana yang tak bagus-bagus masuk art. Sebenarnya art adalah suatu bidang yang lebih penting daripada sains. Sebab art mengajar kemanusiaan. Okey, kata Dr. Syamsul, Profesor Dr. Syamsul Amri Baharudin, if you're not good enough to do science, then you do art. Dia macam tu. Orang lain kata you're not good enough to do science, you kena masuk art lah. Semua cikgu-cikgu yang corot semua yang hantar kepada art. Okey. Kalau kita tengok international curriculum, kita orang third year project, kita buat international school. So kita kena tengoklah subjek-subjek British, Australia. Yang selalu keluar dance and drama, satu subjek. Satu lagi adalah art and creativity. Satu lagi adalah citizenship. Okey. Jadi saya soal, do you know kenapa drama ni wajib? Adalah supaya kita belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Kita tak gentar bila kita nak bercakap dengan orang, dan kita ada body language. Kita berlakon dengan lebih ni. Kalau saya kata Putrajaya tu adalah satu seni bina yang tak baik, beza dengan Putrajaya tu satu seni bina yang tak baik. Ada dia punya language tu. Drama lah. Apa my daughter punya word ni, drama queen drama queen apa benda dah. Okey, ya kena drama queen lah. Kalau tidak macam mana nak menyampaikan ilmu? Doktor pula adalah seorang yang bagus, bijak. Siapa nak pergi? Doktor nak keluar tu. Jadi macam tu barulah kita nak pergi. Cuba pergi cakap dekat your apa ni, girlfriend ke boyfriend, saya sayang kepada kamu. Macam tu je. Saya sayang sangat-sangat sampai lanyak api lautan pun okey. Ini adalah perasaan, emosi, language. Okey, serupa juga dengan seni bina. Seni bina ni belajar je lah. Ini seni bina disebut belajar je. Tak belajar pun tak apa. Cuba masuk dalam seni bina macam Taliesin West. Dia punya structure naik kat sini, ada kat situ, pegat kat situ, ada nampak pokok ataupun view kan. Tingkap ini lain, ada vista ini, masuk kat sini tingkap yang lain. Ini semua tidak sama. Nak tengok-tengok tak tengok sudah.
Itu dia punya bahasa tu. Alright. So jadi we teachers must teach men to seek enlightenment by means of the poetic principles of art, religion and science. Poetic. Poetik maknanya falsafah. Satu pentafsiran nilai agama, nilai dan sebagainya itu sebagai satu pendirian. Untuk jadi macam itu kita kena baca banyak. Bukan tengok majalah arkitek banyak. Membaca banyak. Islam tu apa sebenarnya? Saya baca buku banyak pasal Islam, tapi saya tak pernah ambil subjek Islam. Sebab saya sekolah Cina. Jadi bila dia kata nak ada ambil kat Malaysia, saya tak payahlah. Daripada form tu saya tak mengaji pasal Islam. Tapi bila saya pergi United States, saya pun teringin nak tahu. Saya baca buku Maududi, Abdul A'la Maududi, Towards Understanding Islam, tentang Said Qutb, buku Milestone, dengan The Way of the Muslim or something like that. Banyak buku saya baca tentang Islam. Dan last kali, banyak sekali saya baca hadis-hadis Rasulullah. Jadi saya ada pendirian tentang Islam. Now do you know what Islam is? You dah belajar sekolah rendah, dah belajar sekolah menengah, dah belajar dekat universiti pun dah belajar. Macam suami tadi tu kata lah, kamu cuma mengikut, kamu imitatif, bukan satu ilmu yang sebenar kalau dia tidak datang daripada jiwa. Sebab bila ada orang isu tentang Islam, kita terikut-ikut politician ni, mana menjerit kuat, itu yang kita ikut. Ini orang bukan Islam, isu azan, tidak hak untuk mempersoalkan azan. Kata pasal apa? Kamu tahu tak azan tu tidak wajib? Tahu tak? Masa Rasulullah pergi ke Isra' Mi'raj, tak ada pula Allah kata sebelum sembahyang kena azan, tak ada. Tengok dia punya sejarah-sejarah dia adalah cuma nak memanggil orang kepada satu waktu sebab tak ada jam. Itu aja. Kalau tak azan, sah tak sembahyang? Ustaz nak jawab, sah. Tak ya. Masuk waktu, kita tak azan lagi. Lupa nak azan, sembahyang lagi sekali lah. Macam orang Melayu. Datang 5 orang nak sembahyang. Kau boleh jadi imam, aku tak boleh. Kau tak boleh besar. Semua tak kerti baca doa. Baca doa selepas sembahyang menjadi wajib dalam masyarakat Melayu. Dia nak jadi imam, kena pandai baca doa. Tak baca doa, tak boleh jadi imam. Tak sah sembahyang. Dia tu tak baca doa, macam mana rasa tak. Terjadi dekat surau, siapa tak kerti baca doa, balik je, semua sembahyang sendiri. Jadi kita tidak tahu akar umbi ilmu-ilmu kita. Jadi seni bina tu apa? Kena baca. Eugene Ruskin, Architecturally Speaking, katakan, kena baca. Kalau tak baca, masa bila nak baca? Masa cuti. Kan? Saya tanya budak-budak sisya, buat apa masa cuti? I pergi kerja lah, Prof. Tak apalah. Baca buku apa? Tak ada. Saya baca buku banyak masa cuti. Yes, you can travel, you can work, but make sure you baca. Sebab there's not much time to read masa semester. Okay? Jadi boleh buat satu kajian. Masa cuti siapa punya buku? Dia boleh relate dengan CGPA. Ini tak. Masa cuti, cuti campak semua sekali, campak kan. Okay? I tak nak fikir langsung. Mana? Saya pun tak faham, dia kata. No. Filosofi dia tak boleh. Besok saya nak jadi falsafah, tak boleh. Dia nak kena lama tu barulah. Macam bercinta lah. Esok saya nak jatuh cinta, tak boleh. Dah kenal orang tu 2-3 tahun. Macam cerita apa? Syahrukan tu dengan lupa je. Alamak. My favourite story ada 2. Kush Fatahi dengan satu lagi tu kan, yang family tu. Kami Kushi ke. Alamak, macam mana boleh lupa, lama tak tengok. The best movie ever made. You kena belajar daripada Hindustani movie. Macam mana orang producer dia boleh buat you menangis, boleh buat you ketawa, gembira, emosi semua macam-macam dalam satu movie. Begitulah juga seni bina sepatutnya. Bukannya ni bilik ni macam movie Malaysia.
Ha. Senario, hantu bonceng, tak benda kan. Okey. Dia tak ada ni semua. Okey. So jadi okay, last kali dia kata my work is great so far as its philosophy is sound, and if my philosophy is sound, my work will endure. Okay, so whatever we as architect do, apa yang kita buat pada environment akan pusing kepada kita balik. Kalau kita buat bangunan yang mudah penjenayah masuk, kita pun akan duduk dalam bangunan tu, kita akan kena. Macam rumah saya pun ada orang masuk rompak, dan kalau tidak, kena pada anak kita yang mungkin kena langgar kereta ke apa, kena kurangan. So kita harus design secara bertanggungjawab, design ataupun reka bentuk secara kemanusiaan, dan design dengan bermoral. Okay? So itu sajalah bagi saya. Jadi kalau kita faham semua tu, tak perlu kita pada apa-apa teori. Tapi kita kena baca juga Frank Lloyd Wright dia punya teori tu, dan kita tengok, oh nilai dia macam ni, maka itulah seni bina dia macam ni.